Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda semua. Kita bertemu lagi dalam sesi iSaham Live ataupun iSaham Q&A Live sesi yang ke-13. Okey, dalam sesi live, saya akan jawab soalan yang dah terpampang dekat sini, iaitu soalan daripada grup iSaham Live. Cuma sebelum kita tunggu audience masuk, ada yang tekan refresh, mungkin ada isu teknikal Facebook sikit. Saya akan jawab soalan di komen dulu. Sehingga kita reach 100 orang lah join. Cuma tak tahulah hari ni reach ke tak. 100 orang join, kita akan start jawab soalan-soalan yang ada dalam ni. Okay, yang ada dalam poll. Okay, so saya akan jawab soalan di ruangan komen terlebih dahulu. Okay, soalan yang pertama daripada Farkli. Coach, macam mana kegunaan fungsi good till date? Adakah jika dah letak harga good till date untuk tempoh sebulan, selagi tak match dengan harga tu, good till date masih aktif selama sebulan. Okay, jadi betul lah apa yang diperkatakan. Okay. Good till date ni merupakan satu fungsi lah. Kalau katakan kita tengok di M+. For example, okay, apabila kita nak beli sesuatu saham. Contohnya kalau saya nak beli GHM. Okay, dekat sini. Contohlah ni contoh. Okay. Bila saya tekan butang buy ni, dia dekat sini butang buy, saya boleh set validity dia kepada day ataupun good till date. So soalan kat sini macam mana kita nak guna lah. So kalau kita nak good till date maknanya kalau dalam secara biasanya kalau kita buat apa-apa order, contohnya saya submit order hari Isnin, dia akan kekal order tu sampai Isnin petang sahaja. Maknanya 5 petang Isnin sahaja. Selepas 5 petang Isnin, order tu expired. Kalau kita nak bagi dia sambung, kita gunakan fungsi ni lah, validity ni, good till date. Dan kita boleh pilih selama sebulan. Okay, untuk good till date ni, kalau saya masukkan order, and then saya tekan send, dia akan kekal order tu sehingga good till date. Cuma setiap hari pun dia akan keluar expired juga. Cuma expired, esok pagi dia masuk balik order. Expired, masuk balik order. Auto. Itu beza dia lah untuk fungsi good till date. Okey, soalan yang kedua, counter gold ada potensi untuk naik balik ke? Okey, untuk jawab soalan ni, okay, benda yang kita kena tengok, yang pertama, benda yang melibatkan commodities, kita kena tengok commodity tu sendiri. Commodity ni contohnya ialah emas, crude palm oil. Sorry, tertekan pula. Okey. Kalau nak tengok dekat iSaham, ada kat labs lah. Nanti kita try buat satu. Mungkin section nama dia commodities. Mungkin kita buat kat sini futures ke commodities analysis. Kan? Okay. So setakat ni ada dekat sini. Gold, crude palm oil, crude Brent oil. Kita nak tambah lagi beberapa. Kan? Sebab sekarang ni apa orang kata musim komoditi. Sekarang ni kalau siapa yang tak follow lagi. Musim komoditi insyaAllah dalam sesi FA Advance ataupun e-learning. Kita panggil e-learning. Kita akan bincang next week. Topik kita ialah commodities. Kita nak bincang pasal emas. Kita nak bincang pasal balak semua. Nanti saya akan tambah lagi apa komoditi-komoditi yang menarik. Okay. So antaranya yang kita ni ialah gold. Okay. Gold. Kita first kali bila kita nak tengok ada dua tempat nak tengok. Yang pertama ialah kita tengok dekat iSaham. Yang kedua ialah kita tengok pada sector analysis. Okay. Jadi persoalan adakah counter gold ni okey lagi ke tak? Okey lagi ke tak dari segi dia punya overall. Okay. Kita pergi ke all sectors. Alright, kita pergi ke all sectors. And then kita tengok dekat bahagian kalau overall kita niat kita nak hold midterm. Gold masih lagi berada di paras atas. Dan kalau kita tengok pada harga gold tu sendiri, harga gold price masih lagi dalam keadaan yang normal. Okay, normal. Okay, kenapa kita rasa macam tak normal? Of course lah, bila harga dia turun beberapa hari macam ni, tak normal lah. Ni pun panjang turun kan. Tak normal. Okay. Dia ada show something. Dia show dekat sini, yang harga gold sekarang ni tengah turun, dan dia dah tunjuk dah dekat mana harga yang kita kena pantau. Itu harga kat sini. Okay. Kalau harga dia terus jatuh ke sini, menggunakan technical analysis, yang ni kita akan belajar mendalam esok, level 1. Saja. Kenapa sini, kenapa bukan bawah lagi, kenapa bukan atas lagi, kenapa bukan kat sini dah kata out. Okay. Saya ini nak bagi petunjuk dari sini, bagi komen kepada soalan yang ditanya. Okay. Jadi dekat sini
Kalau dia turun bawah lagi, dah habis. Setakat ni masih lagi yang kata terkawal. Jadi ada potensi tak? Ada potensi lagi. Okay. Cuma kita kena monitor lah. Maknanya apa yang menakutkan sikit lah. Yang takut sikit ialah penurunan kat sini agak mendadak. Sebelum ni selalu dia tak turun macam tu. Dia turun banyak juga sebenarnya. Tapi dia tak turun sehari macam tu. Okay. So kat situ dia punya ni sikit. Tapi dalam saham ni kita jangan masukkan emosi. Kita masuk strategi sahaja. Okay. So cadangan dia ialah kalau orang nak masuk gold, dia kalau baru masuk tak ada masalah. Tapi kena betul-betul ada plan. Okay. Kalau yang dah masuk, check balik. Kenapa kita duduk beli terkejar hari tu? Itu kita kena ni. Of course lah bila keluar news, bila keluar orang bincang kata gold. Sebenarnya bila orang bincang yang momentum ni maknanya apa? Gold. Beli. Boleh jadi naik, boleh jadi turun. Okay. So yang tu sebab tu kita kadang lepas tu bila kita beli yang maksud dia momentum tu, kalau dia tak jadi esok kena jual terus lah sebab kita guna strategi short term. Dekat situ isu dia. Okay. Jadi saya punya personal opinion, selagi dia dekat sini masih lagi bertahan. Dari segi sektor pun dia masih lagi duduk kat atas. Sebab apa? Sebab dia masih lagi ada kat sini. Kalau dia drop, dekat sini pun akan drop juga. Itu kelebihan sektor saham. Dan jangan tengok yang long term. Kalau kita kena tengok yang mid term. Sebab kalau kita tengok yang long term, dia akan lama sikit kat sini. Sebab kita tengok the big picture. Maksudnya selagi gold ni tak jatuh bawah, dia tak keluar. Okay? Dia tak betul-betul. Tapi kalau mid term, okay. Saya recommend kita tengok pada mid term. Okay. So, itu soalan yang sempat saya jawab. Ada 100 orang kita dah capai. Jadi, soalan yang lain, okay, sila tanyakan. Okay, dia punya proses macam ni untuk sesi kita pada hari ni. Sesi iSaham Live, okay, ialah sesi yang saya akan jawab. Kita akan try buat kekalkan mingguan setakat ni. Kebanyakan sesi kita dah buat 2 minggu sekali. Saya akan kekalkan selagi kita dapat orang yang mencukupi. Ni maknanya kalau orang minat lagi lah. Kalau lepas ni tak minat dah kan, macam tak ada orang nak datang ke apa, semua kurang ke apa, kita tak buat lah, kita buat lah sekali-sekala kan. Kalau ramai yang nak belajar, nak tuntut ilmu, nak discuss, okay, kita akan terus buat setiap minggu. Dan prosedur dia ialah dalam grup yang sama, grup ni, okay, akan ada poll yang saya akan buat betul-betul sebelum sesi tu. Okay, contohnya sesi tu hari ni, ni saya post malam tadi. Okay. So, letak soalan kat sini. Dan kenapa saya jawab soalan ni? Sebab, tengok kat sini, 72 orang tanya soalan ni. 71 orang tanya soalan ni. Jadi, bila 72 orang tanya soalan ni, saya jawablah soalan tu berbanding dengan kadang-kadang 2-3 orang je yang nak tanya soalan. Tapi kalau siapa datang awal, memang saya akan jawab dulu soalan sehingga kita capailah 100 orang. Tu saya punya target lah. Selagi kita ada 100 orang live, insyaAllah kita akan terus buat lah. Kalau katakan dah tak sampai 100 orang, kita tak buat lah lepas ni. Okay. So, maknanya sampai je 100 orang, saya akan start jawab satu soalan. Okay. Ini ialah berkaitan dengan iSaham Live. Jadi, gunakan poll ni untuk letak soalan anda dan juga untuk vote. Kalau dekat komen, follow up. Contohnya, saya tengah bincang lah pasal rehat ni. Ada yang kata, saya nak rehat, saya punya soalan ialah rehat ni macam ni ke macam ni. Saya akan jawab soalan follow up. Okay. Kalau soalan direct, letak dalam poll. Sebab kadang-kadang soalan kita tak semesti orang lain nak tanya. Okay. Alright. So, itu ialah sedikit sebanyak. Okay, sedikit lebih. Ni dah banyak lah sesi kita buat. Ni dah ke-13 dah. Okay. Sesi iSaham Live. Yang pertama, sedikit sebanyak lah. Kena bagi dia punya rule. Okay. Sesi iSaham Live yang pertama ialah sesi sebenarnya 40 minit. Cuma selalu terlajak lah jadi sejam. Okay. Sesi 40 minit. Okay. Dia kata sejam. Ada few people yang dalam group ni dia cuba iklan. Jangan kalau iklan, siapa yang iklan waktu live, dia akan ganggu semua orang. Kita akan stop, kita kena kick dulu. Dan kadang-kadang dia cuba untuk post pada waktu lain juga tak digalak. Kita akan, kalau siapa yang post iklan, kita akan remove lah immediately. Juga daripada semua grup iSaham. Okay. Dan maintain sekurang-kurangnya 5 like di Facebook page iSaham. Okay. Pergi dekat Facebook page iSaham yang main yang ada post overbought, oversold. At least 5 like untuk maintain dalam grup ni. Kalau katakan kita buat sekali-sekala lah, kita pergilah randomly tengok 10 orang. Dia ni tak tekan, kita akan remove lah. Okay, kita ada algoritma lah untuk detect sebenarnya. Okay. Dan seterusnya. Okay. Seterusnya. Okay. Tiada unsur negatif. Jangan kadang-kadang ada yang bergaduh. Sebab apa? Dalam kita fahamlah sifat manusia ni ada yang agresif sikit dari segi ni. Kadang-kadang tak setuju sikit,
dengan certain orang, kadang-kadang orang lain kan dalam ni. Untuk saya jenis yang berdamai. Maknanya dalam saham ni banyak sangat strategi, semua bagus. Okay. Dan juga ada setengah strategi dia nak bantu yang lain, sebab ada setengah orang memanglah dia tengok sini je dah boleh detect. Okay. Ada setengah orang dia kena ada bantuan sikit indikator. So dia perlu benda tu. Ada setengah orang dia perlukan apa? Support group. Kan? Dia kita cakap, oh tak perlu yang ni. Tak perlu yang ni, tak perlu. So kita berdamai. Okay? Kalau siapa yang, maknanya point ni jangan di ruangan komen lah. Bukan maksud saya di tempat lain tu terpulang lah. Di ruangan komen ni kita berdamai. Termasuk dengan semua post. Termasuk ada satu lagi, jangan ada unsur negativity. Termasuk dengan ada butang kat sini. Ada butang like, ada butang love, ada butang hug. Itu semua boleh tekan. Cuma jangan tekan butang angry sebab kadang-kadang dia akan kacau semua orang. Setengah orang kata, apa tak pasal dia ni tekan butang angry. Kalau ada yang tekan butang angry, dia kena tukar dalam masa secepat mungkin. Dia tekan je butang lain. Kalau tak, dia akan di-remove daripada grup. Okay, dia akan di-remove daripada grup. Okay. Tadi ada orang yang tertekan. Saya nak check sekejap. Kalau dia tak tukar lagi, saya akan remove dia sekarang juga. Sekejap, saya nak check sekejap. Okay, so kalau sesiapa yang tertekan, boleh tekan balik. Kalau dia tekan like ke apa, dia akan auto tukar. Okay, jadi saya check sekejap. Sebab tadi ada yang tekan, saya nak tengok dia tukar ke tak. Kalau dia tak tukar, sebab dia terus live. Kita boleh kick terus. Okey, kejap. Ni saya nak buat contoh. Maknanya kita serius ni. Kan? Okey. Saya tengok ada tak orang yang tertekan. Dah hilang dah. Ini main punya. Okey. So itu rule lah saya nak bagi tahu, maknanya kalau siapa yang ni kena tukar serta-merta. Okey. Alright. Inilah soalan-soalan kita dah jawab. Soalan saham 9, ada hari tu konsep volatility, ramai betul nak belajar, kita bincang. Saham berharga berapa sesuai, kita bincang. Teknik apa untuk hold percentage profit. Selalunya main topik ialah yang atas sekali lah, sebab itu yang paling ramai nak bincang. Okey. Ini soalan yang seterusnya. Okey. Jari gemuk dia sepatutnya tak boleh tekan tau, sebab jauh sebenarnya jauh button tu. Kalau tertekan tu kena check balik Alright. Ya ni banyak sangat daripada ada muka kartun ni. Okey, so soalan yang pertama. Okay, kita mulakan soalan ni. Bagi saham yang uptrend dan sudah pun masuk pada fasa rehat, bila masa paling sesuai untuk beli? Okey. Bila sesuatu harga saham tu rehat, kita akan nampak fasa yang dipanggil sebagai support resistance. Okay. Ini secara, kalau macam hari ni, sesi ni, saya akan terangkan kat sini 5 minit je. Tapi nak belajar support resistance ni, dalam masa 1 jam, 2 jam sebenarnya, support resistance, kita akan belajar esok dalam technical analysis level 1. Okay. Technical analysis level 1. Lepas ni saya akan bincangkan. Technical analysis level 1 ni, kelas dia 10.30 hingga 4 petang. Imagine daripada pagi sampai petang. Dan harganya cuma RM69 sahaja. Kita selalunya kelas 10.30 hingga 4 ni RM1,000. RM69 sahaja. Tapi yang ni saya kupas lah sikit. Sebab yang ni adalah sesi live. Saya kena kupas ikut supaya kita dapat cover semua sekali untuk habis dalam masa 40 minit ke paling lama sejam. Okey. Bila sesuatu saham tu berehat. Dia ada contoh saham siap. Pohwat. Okey. Pohwat. Pohwat. Alright. Bila sesuatu saham tu rehat, dia mesti akan ada lantai dengan ceiling dia. Itu dia panggil support resistance. Dia akan ada bawah dengan atas. Ada yang tanya, bila masa yang paling sesuai? Masa yang paling sesuai ialah apabila dia buat lantai. Kat sini kalau tak nampak, itu kita akan bincang esok panjang lah. Tapi saya nak bagi shortcut dia ialah, bila nampak lantai dia, itulah masa paling sesuai nak beli. Kalau tak nampak yang ni, at least kita boleh nampak satu benda. Ada satu benda yang kita boleh nampak. Kita punya overall market, FBM KSCI. FBM KSCI ni, kalau tengok kat sini, kat mana lantai dia? Sekarang ialah lantai dia. Kalau tengok straight line, ni. Nanti kita bincang lah. Dalam TA1, kita bincang sini ke, bawah sikit ke, atas sikit ke apa. Sinilah lebih kurang. Entry point macam mana pula, apa. Tapi, in a way, bila masa paling sesuai? Bila dia duduk dekat belah lantai, kat bawah ni. Dia duduk bawah lantai ni. Itu masa. Maknanya, kita punya market sekarang ni, inilah masa paling sesuai untuk kita intai. Untuk kita intai. Okey, tapi sebab ada yang tanya pasal pohwat, sebelum tu saya nak tengok, ada tak soalan yang orang tak tanya pasal kayu ke apa. Okey.
Dari segi Pohuat, okey, Pohuat. Contoh sini Pohuat. Dekat sini lantai dia tak nampak tapi kalau kita faham market sekarang banyak yang berada dekat lantai lah. So kalau kita nak tengok mungkin kita kena tunggu dulu lah, tunggu dia nampak. Sekarang ni tak nampak sangat. Esok kita akan belajar lah kalau tak nampak macam mana kita nak agak-agak. Kan ada tak teknik agak-agak? Maknanya kita gunakan berapa peratus ke sebagainya. Tapi kalau tak nampak untuk saya ni sebab ramai yang mungkin beginner, yang beginner lebih sikit lah. Untuk yang ni kita boleh abaikan dululah. Kita boleh abaikan dulu. Okey, saya nak bagi komen sikit pasal balak ni. Okey. Pohuat ni kayu. Okey. Personally dari segi balak memang sektor ni sedikit sebanyak lah. Dari segi sektor memang kalau kita tengok pada short term, maknanya kalau siapa yang nak masuk minggu depan ke apa, memang balak duduk atas kali kayu duduk atas kali. Okay. Tapi kena ingat tak semua company kayu. Kenapa kayu sekarang ni tengah fokus? Sebab harga kayu naik. Okay, sebab harga balak naik. Okay, harga balak naik. Okay. Soalan dia sekarang ni ialah harga kayu naik. Tapi kalau kita jadi company yang buat furniture, sebenarnya kita rugi. Macam Hivia ni sebenarnya patutnya rugi. Hivia patutnya rugi. Evergreen pun patutnya rugi. Cuma saya ada ni sikit lah. Tapi waktu momentum hari tu kalau beli, momentum je lah. Okay. So ini ialah ni sama juga dengan tadi ada yang tanya Pohuat kan. Pohuat pun buat furniture. Bila dia buat furniture, dia guna kayu. Jadi mahal kayu, jadi rugi kalau dia nak jual. Okay. So dekat situ maknanya tapi dalam kata rugi tak adalah rugi kalau dia jual stok lama, tak ada isu lah. Cuma kalau dia baru nak buat perabot tu sekarang, dia rugi sikit lah. Okay, dia rugi sikit. Jadi fokus dia ialah pada siapa yang buat balak. Fokus pada siapa nak buat balak. Contohnya WTK je. WTK ada buat balak. Okay. WTK ada buat balak. Nanti saya sebenarnya kita punya team dah buat. Cuma semalam lepas kita create sektor tu jadi error sikit. Nanti insyaAllah sebelum hari Ahad. Ataupun saya try buat lepas ni. Hari petang ni saya buat. Okay. Nanti akan ada satu sektor baru. Nama dia ialah lumber. Okay. Dia maknanya yang buat balak betul. Okay. Kalau nak fokus, saya recommend yang tadilah salah satunya WTK. Alamak, saya dah lupa. Tapi saya salah satu yang saya recommend untuk tengok juga, bukan recommend untuk tengok, ni untuk kaji lah. Okay. Ialah Fajar. Okay, Fajar ni sebenarnya dia antara yang strong dalam pembalakan. So kalau kita tengok dekat ni, ini pun dia punya support boleh nampak juga dekat sini. Okay, kalau kita tengok Fajar, ni dia ada timber logging. Maknanya dia yang buat balak. Dia buat construction juga. Dia buat balak. So kalau dia buat construction, dia jimat lah sebab balak mahal, tak ada isu. Dan dia juga supply lah timber ni. Okay. Jadi inilah kalau sektor yang tengok memang kayu betul. Tapi kayu tu kita kena cari juga yang betul. Okay. Maknanya dalam ni nanti saya akan tambah satu lagi sektor. Nama dia lumber. Kenapa? Sebab harga kayu sekarang naik. Okay. Commodities. P-Wolf ada juga. P-Wolf balak juga. Tapi P-Wolf ni bahaya sikit lah. Sebab P-Wolf ni 4 sen. Dia orang masuk 4 sen. Lepas tu apa? Macam mana kata? Bahaya. Dia risiko tinggi. Tapi memang ada lah kalau tengok dalam watchlist saya ada P-Wolf dengan Fajar ni. Apa kata? Kira betul lah tu. Maknanya P-Wolf tu salah satu. Tapi P-Wolf tu saya tak recommend lah kepada majoriti yang ada sini. Takut apa kata? Beginner. Bahaya. 4 sen ni jadi 3 sen terus pening kepala. Ada yang masuk 20,000. Jangan lah. Kalau nak masuk 300-400 untuk 4 sen saya okey lagi lah. Okey. Dan yang macam Fajar tadi, antara kelebihan dia ialah kalau kita belajar, esok kita belajar technical level 1 untuk siapa yang join. Okay, yang subscribe lah, yang join sesi kita. Support dia, ni dah nampak sikit. Dia turun, naik, turun lebih kurang sini. Dan juga ada resistance become support. Itu pun kita akan belajar esok. Okay. So memang, maknanya apa? Bukan maknanya dia akan confirm naik. Saya tak ada berjanji apa semua. Tapi dari segi technical. Maknanya kita tahulah position ni dah paling cantik ni. Kalau jatuh, lari. Naik, kita dah cun. Follow je trend dia. Okay. Trend. Okay, banyak yang kat sini. Kalau saya ni semua all in. Okay. So, jangan terus all in. Buat kajian masing-masing dulu lah. Personally memang saya dah masuk lah hari Jumaat. Itu saya punya personal lah. Dan saya punya trading plan ialah 43 sen lah. Okay. 43 sen. Kalau dia kekal,
Okey. Alright. Dalam saya plan nak buat short session e-learning untuk siapa yang join sesi e-learning. Saya ingat nak buat esok ke kan. Sebab hari tu saya ada beritahu nak buat goal. Tapi saya akan buat yang panjang minggu depan. Minggu depan saya akan buat panjang. Yang ni kita akan bincang lagi pasal balak ni esok. Saya akan try curi masa lah. Macam dalam 20 minit, setengah jam. Saya nak explain lebih kepada yang join e-learning lepas ni saya akan bincang apa dia ni cakap pasal e-learning, apa FA Advance apa semua. Kita akan bincang ni. Okey. So itu satu pendapat. Satu bukan pendapat lah. Itu kalau kita guna sector analysis dan yang menjawablah soalan tadi. Macam mana kita nak tahu sudah pun fasa rehat tu? Maknanya bila kita nampak dia berehat lah. Berehat dia kena baring straight. Kalau dia baring tak straight, kita kena bincang lebih sikit. Ada teknik lain tu TA1. Okay. Alright. Bahaya ni semua all in Fajar ni kan. Okay, anyway buat kajian dulu sebelum tekan ni tayo all in ni. Ini ialah kajian semata-mata. Okay. Dan kita ada trading plan lah. Maknanya kalau kita nak masuk Fajar tu, kalau jatuh kita kena adalah rule kalau jatuh nak buat apa. Kan? Okey, sebelum membeli sesuatu saham, apakah kriteria utama yang perlu dilihat sebelum tekan buy? Okey. So soalan dia adalah apa kriteria dia kalau nak tekan buy? Okey, macam ni. Ini macam orang tanya soalan ni lah, saham apa yang boleh beli ataupun strategi apa yang kita boleh pakai. Strategi ni ada banyak Yang pertama kita faham macam ni sebab ramai yang expectation dia macam ni. Sebelum nak beli counter, apa kriteria dia? Ni contoh saya nak bagi dulu. Ni contoh apa yang expectation. Okey. Yang tanya esok pukul apa? 10.30 hingga 4 Okey. Dia expect macam ni. Satu, ni contoh. Ni bukan betul RSI sekian-sekian. XXX. Okey. Lepas tu stokastik 30. Contoh. YY. Lepas tu volume 13. YY. Okey, saham dia bukan macam ni Saham dia bukan macam all out deal. Okey, bila bagi pendapat jadi pendapatan itu setakat ni yang sebelum ni alhamdulillah lah. Banyak Cuma ada satu yang saya buat tu dia macam DNO tu dia naik lepas pagi tu, tapi lepas tu dia rehat balik so kena collect balik. Okey, yang lain semua alhamdulillah setakat ni Franken alhamdulillah. Okey. Yang lain alhamdulillah. EFOS pun alhamdulillah, cuma dia buat hal semalam 2 hari lepas ni isu sikit. Okey. So RSI stokastik ni contohnya lah expectation expectation kita expect nak beli saham ni macam satu set of rule, bukan Okay, expectation kita ialah RSI ni apa? Jadi semua orang semua pakai strategi sama. Ini expectation lah. Sebenarnya bukannya ni bukan macam ni. Dalam saham dia ada banyak style. Saya sebelum kita nak tekan buy, bukannya macam sebab saya nak bagi pendapat nak bagi idea dia sebab setengah orang kata nak beli saham macam ni, nak beli saham macam ni. Nak beli saham macam ni je. Tak ada Okey. Sorry, yang e-learning bukan 10.30 hingga 4 E-learning punya session iaitu FA Advance selepas tu. Okay, mungkin petang tu. Mungkin petang tu kita buat sekejap. Ya, ataupun pagi esok. Saya pun tak decide lagi yang tu. Okay, sebab yang ni short session yang e-learning. Okay. So esok ialah TA1. Okay, saya tulislah kat sini TA1 esok. Ahad esok. Esok 10.30 hingga 4 petang. Okay, saya tulis ya. Okay. So e-learning ataupun e-learning session ni kita bedah sektor, kita bedah saham, ataupun FA Advance lah dalam bahasa lain dia. Maknanya kita bincang secara advance cerita-cerita dia berkaitan dengan balak lah apa. Most probably esok. Okay. Tapi to be akan ditentukan. Tengok kat group. Saya nak buat short session, jadi mungkinlah minggu ni kita buat setengah jam, minggu depan kita buat sejam setengah. Saya buat short session sebab kita masih tak cukup banyak sangat sesi kita nak buat Okey, so ini ialah sesi yang akan berlangsung lah pada minggu ini. Okey. Alright. So expectation macam ni, expectation kita. RSI, stokastik, volume, tapi tak sebenarnya bukannya semua orang pakai ni. Saham ni dia macam kita nak cari makan. Okay, kita nak cari makan. Ini nak lunch ni. Nak satu suku kita habis nak lunch. Okay.
bila kita nak lunch, saya tanya, apa matlamat kita? Kita nak kenyang lah pasal lapar ni. Lapar. Okay? Nak kenyang. Sama juga dalam saham. Kenyang tu ialah nak untung. Dalam saham ada banyak cara nak untung. Okay? Ada banyak cara nak untung. Okay? Kalau katakan kita lapar, kita nak kenyang. Ada banyak cara nak kenyang. Kita boleh makan apa? Kita boleh makan spaghetti. Okay? Kita boleh makan western lah. Kita boleh makan burger. Okay? Kita boleh makan sushi. Okay? Inari pun sushi nama dia. Inari. Okay? Kita boleh makan Thai. Kita boleh makan style nasi goreng punya style, goreng-goreng, nasi goreng, nasi lauk. Ada banyak benda kita boleh makan. Western boleh, nasi Arab. Ada banyak benda. Okey, dalam banyak-banyak strategi ni, nasi Arab, nasi goreng, ayam masak merah. Okey. Dan macam-macam lagi. Okay, ada banyak ni. Semuanya sedap. Tapi tak semua Macam contohnya kalau saya kata petang ni nasi Arab. Berapa ramai nak makan nasi Arab? Nasi Arab sedap. Tapi setengah orang suka, setengah orang tak suka. Jadi itulah sama dalam saham. Setengah orang suka short term, setengah orang tak suka. Setengah orang suka mid term, setengah orang tak suka. Okay? Lepas tu itu yang pertama. Yang kedua ialah tak semua sesuai. Tak semua sesuai. Macam contohnya tak semua sesuai untuk short term. Okay? Kalau kita dah kenyang, kita tak boleh makan tambah banyak-banyak. Dan satu lagi, dari perspektif makanan tadi, dari segi makanan tadi. So, mungkin western ni macam RSI, kan? Menggunakan indikator. Mungkin kalau makan spaghetti, Italian sikit, mungkin macam pakai volume punya style. So, lain orang lain. Dia memang saham memang macam tu. Jadi, kita tidak akan kena dengan satu sahaja strategi. Okay, there will always be banyak strategi. Okay, akan ada banyak strategi dalam saham ni. Okay, so itu yang benda yang kita kena faham. Satu lagi, kita tak boleh nak campur semua benda. Macam nak buat rojak. Saya nak makan nasi goreng, tambah dengan kuah tom yum, tambah dengan sushi, tambah dengan spaghetti. Oh, memang lari tu lah. Lari tu. Inilah satu benda yang kita tak boleh buat. Okay, kita tak boleh buat. Kita tak boleh campur macam ni. Yang kita boleh campur ialah, contohnya saya nak makan nasi goreng, ayam. So boleh. And then tambah dengan mungkin dessert lah. Aiskrim. Okay. Air saya nak makan teh ais. Contohnya. Yang ni boleh. Jadi dekat sini lah kita dalam saham. Kita nak cari strategi yang bila kita gabungkan, okey. Okay. Okey. Tak ada masalah. Inari pula. Okey, nasi goreng ayam, aiskrim. Jadi samalah dalam saham. Jadi lain orang lain kesesuaian dia. Okey, dan kadang-kadang ikut mood juga. Kadang-kadang saya suka makan spaghetti, tapi kadang-kadang saya rasa nak cuba juga nasi Arab. Maknanya apa? Maknanya saya boleh juga kata tengah hari saya makan ni, malam saya makan nasi Arab. Tak ada masalah. Jadi apa kalau kita buat analogi tu dalam saham? Mungkin kalau mid term saya pakai mid term ni contoh, imagine lah mid term ni macam nasi goreng. Okey, kalau mid term saya paling suka nasi goreng Pattaya. Contohnya. So saya kalau dalam strategi mid term, contohnya saya suka strategi yang tadi yang nombor satu orang letak dalam soalan tadi. Saya suka strategi yang uptrend dan masuk waktu rehat. Uptrend masuk waktu rehat. So saya suka yang macam ni. Ada setengah orang mid term dia tak suka yang ni. Dia suka mid term dia ialah swing style, macam yang dia suka masuk yang oversold. So lainlah sebab tu bila kita kata oversold, ada orang tak suka, ada orang cakap oversold dia tak bagus. Memanglah sebab apa? Macam makan juga. Ada setengah orang memang tak suka langsung kalau nak makan makanan yang orang kata kalau jenis ayam, ada orang suka makan ayam Thai. Ada suka makan drumstick. Ada suka yang makan dada. And then ada yang suka pedas, ada yang suka tak pedas. So ada setengah orang memang tak boleh makan pedas. Jadi kita kena berdamai lah bila ada orang suka makan pedas. Okey, bagus lah suka makan pedas. Ada setengah orang tak suka makan pedas. Kita tak boleh nak komen cakap, dia ni tak suka makan pedas. Kau memang salah. Kau kena makan juga benda ni. Dalam saham je tu. Semua strategi okey. Tapi apa yang recommended. Jadi saya akan recommend strategi yang macam ni lah. Dan dalam video-video sebelum ni pun saya dah explain. Contoh strategi yang berbentuk macam ni. Okay. Uptrend, waktu dia rehat, masuk. Cuma rehat ni dia ada seni lain sikit. Ini je lah kalau nak belajar lebih.
dalam TA1 kan. Seni dia macam ni kita nak masuk waktu rehat ni. Rehat pun banyak jenis. Ada yang rehat macam ni, ada yang rehat macam tu kan. Tapi dia punya basic dia ialah uptrend dan rehat. Okay, dan rehat. Ada yang macam baru nampak sikit macam perhuat tadi kan. Itu tak nampak lagi. Tapi adalah cara kalau betul-betul nak masuk. Memang perhuat untuk saya prefer yang tadi lah. Macam fajar dan sebagainya. Okay. So sama lah maknanya midterm. Uptrend masuk waktu rehat. Dan waktu rehat ni pun mungkin ni nasi goreng. Tapi kita guna style apa. Maknanya kita tengok apa waktu rehat ni apa. Kita gunakan support. Support style apa? Support resistance ada RBS, ada Fibonacci, ada macam-macam. Itulah dia. Jadi setengah orang pakai Fibonacci macam Pattaya. Setengah orang dia pakai percentage. Maknanya kalau percentage kat bawah tu lagi banyak. Itu ialah menggunakan mungkin nasi goreng paprik. Kan? So ada yang tanya, apa yang kita nak tengok sebelum beli? Sebenarnya yang kita tengok ialah kita first kali kena faham style. Yang kita tengok contohnya je ni. Kalau siapa yang tak ada style, ni yang saya recommend kita start satu. Orang kata apa yang kita nak tengok sampai bila-bila pun apa kita nak tengok kalau kita tak ada konkret satu strategi untuk start dulu. Macam ni. Okay. So midterm macam ni. Tapi kadang-kadang makan malam, takkanlah makan nasi goreng petang malam makan nasi goreng. So kita ada dua strategi. Short term ada, midterm ada. So short term, macam contohnya short term saya mungkin makan malam. Nanti saya makan let's say lah spaghetti. Spaghetti pula ada banyak. Carbonara. Okay. Saya boleh jadi chef lah ni. Okay. Spaghetti carbonara, aglio olio, spaghetti bolognese. Okay. So untuk short term, saya prefer BTST contohnya. Iaitu strategi yang kita melihat pada momentum hari tu. So that bila kata ada momentum hari tu, esok kita jual. Kan? Esok kita jual. Jadi itulah strategi. Maknanya kalau nak menjawab soalan tadi, sebelum membeli sesuatu kata, apa kriteria utama? Kriteria utama dia ialah apa konsep utama. Okay. Jadi kita tukarkan apa kriteria utama. Kita tukar kepada konsep utama. Jadi konsep utama ialah ni. Konsep utama ialah ini. So kalau kriteria dalam konsep tu, ni contoh apa kriteria utama konsep dia. Contohnya support lah. Tu kriteria dia, ni kriteria dia. Support. Okay. Kalau BTST apa? BTST ni beli hari ni jual esok. Maknanya spaghetti carbonara saya, konsep dia ialah kita cari yang ada momentum dan dia mempunyai track record yang bagus sebelum ni. Maknanya kalau sebelum ni dia keluar signal momentum tu jadi ke tak? Itu yang dalam iSaham ada. Dalam iSaham kita ada kalau siapa yang nak short term, okay, contohnya BTST. Kalau beli hari ni jual esok. Kita ada track record. JF Tech ni, kalau keluar dalam BTST, track record dia 85%. Selalunya jadi sebelum ni. Okay. Selalunya 85% of the time jadi. Tu ada kata lapar pula. Tu kita kena habiskan cepat-cepat sikit lah. Kalau lapar. Okay. So kalau sebelum ni menjadi, itu dalam iSaham kita itu perisa kita. Carbonara kita, special kita. Dia macam ni. Macam kalau pergi spaghetti carbonara, kalau kita masak dekat kedai A, mungkin rasa biasa-biasa. Tapi B ni macam ada rahsia lah. Macam dekat iSaham, spaghetti carbonara maknanya ada momentum. Okay, and then ada apa, price ke, volume ke. And then kita tengoklah pada pergerakan harga dia macam mana, percentage dia dan sebagainya. And then kita tengoklah kepada dia punya yang maknanya dari segi candle dia. Okay. And then kita tengok track record juga dekat iSaham. Kita ada satu lagi elemen. Itulah kita punya spicy dia. Dia punya apa? Spice. Okay. Kita punya black pepper lain sikit. Okay. Accuracy ni. Yang ni tak ada dekat. Kalau kita nak buat kajian yang lain. Mungkin orang tak mention. Apa kalau contohnya saya masuk kisan gula-gula ni. Selalunya 67% jadi. Sebenarnya apa-apa yang atas 60 okey lah. Ya, apa-apa yang atas 60 okey. Cuma kalau 85% ni yakin betul lah. Kan, yakin. Cuma ada lagi probability tak jadi tu. Cuma 85% tu dah boleh kata macam okey lah. Terbaik. Ini ada kat iSaham. Okay. Ini ada kat iSaham. BTST. Okay. Cuma satu je lah. BTST ni ialah premium screener. Okay. Kalau katakan kalau ada orang baru kat sini. Ada orang baru. Jadi kalau dia nak cuba buka BTST ni. Sorry. Dia nak cuba buka screener. Ni contohnya. List all screeners. BTST. Okay. Screener. Dia tak boleh lah keluar ni. Sebab apa? Dia kata only available to premium client sahaja. Okay. Kalau nak jadi premium ni. Ni satu nanti kalau buka-buka godek-godek iSaham. Okay. Nak jadi premium member. Sama ada klik here boleh juga. Ataupun dekat bawah sekali ni. Dekat bahagian servis ni ada iSaham Premium. Okay. iSaham Premium. Jadi dalam iSaham Premium ni. Okay.
kalau nak jadi premium member yang saya beritahu tadi, nak dapat screener yang biar ni jual esok, laju punya. Lepas tu waktu lain kita hold lama sikit. Maknanya kita ada dua cara. Ini yang selalu saya sarankan lah. Satu cara ialah kita hold lama, separuh, maknanya separuh modal kita buat untuk nasi goreng paprik, separuh lagi untuk carbonara. Separuh kita buat yang laju. Pasal apa? Macam siapa yang join TA Advance pagi tadi, saya explain lah. Maknanya ada masa kita nak tunggu perfect timing untuk midterm ni, kita tunggu perfect timing, jadi kena tunggu sikit kan. So kita gunalah modal kita untuk short term dulu, BTST. Okay, kita guna BTST dulu. Jadi kalau nak dapatkan yang tadi BTST, secara sebenarnya harga dia berapa? Harga dia percuma sahaja. Okay, cuma syarat dia kenalah buka akaun CDS. Pasal apa? Kita punya matlamat tak apa, kita tak adalah charge satu kepala berapa ratus ke apa, ada yang charge 1000. Software macam ni sebenarnya harga je 1000 kalau kita nak jual sebenarnya. Okay, so kalau kita nak charge apa 1000 2000 tak ada. Kita kata bagi free sebab apa? Sebab vision kita dekat Saham. Visi kita kat Saham ialah kita nak bantu semua orang boleh melabur dengan lebih baik. Orang yang tak boleh melabur sekarang boleh melabur sebab ada tools. Itu matlamat kita. Jadi macam mana kita nak bantu orang boleh accessible nak bagi tools ni semua orang boleh pakai, kita bagi percuma. Cuma syarat dia simple je lah. Kenalah buka dengan tim kita. Dan dapat sekali kumpulan sokongan. Kumpulan group support lah. Group support. Okay. So kita teruskan. So ada apa simbol macam tadi saya ada bagi tahu, kalau sesiapa yang group rule sebab tadi banyak yang tak join awal. Okay. Group rule kita ialah tidak ada unsur negatif, termasuk dengan kalau nak tekan butang angry. Kalau siapa yang tertekan butang angry, dia kena tekan butang lain untuk override. Kalau tak, kita akan remove daripada group. Okey. Saya tekan jap nak tengok. Sebab tadi ada yang tekan. Okey, ada dua orang yang tekan sekarang ni. Kalau dia tak tukar dalam masa beberapa minit, okey, saya lepas ni kita remove jap lah. Okey, ada dua orang yang tertekan. Okey, sila semak balik. Okey, nama dia ialah Rudy Goldslow dan juga Ahmad Kamal Abdul Aziz ni kalau tak tukar, okey, kita akan remove lah selepas ini. Okey, itu so itu ni maknanya apa kriteria, kita kena faham konsep. So kalau kita nak midterm, kita tengok uptrend, masuk waktu rehat. Kalau short term, kita tengok momentum. Momentum ni maknanya bila ada harga dia naik, volume dia ada, breakout intraday, tapi bukan masuk breakout. Ini breakout tu sebagai signal. Okey, nampak pattern, chart pattern tu kriteria lah tu. Okey, itu kriteria tu antara benda yang kita boleh nak tengok. Okey, ada banyak lagi sebab tu dalam strategi ada banyak. Sebab tu kalau kata apa kriteria yang bagus, kalau tanya saya banyak kalau nak explain ni sampai esok tak habis kan. Ni semua kriteria yang bagus lah. Cuma kita tak gabungkan ni semua macam lauk. Bila kita tengok menu kat restoran ada banyak menu kan. Kita tengok signature lah yang premium lah kan. Tapi kalau orang yang tak ada premium, dia boleh tengok yang lain dulu. Okey. Dan banyak benda ni dah bincang dalam video-video sebelum ni. Strategi sikit-sikit saya dah explain. Sebab kalau saya nak explain banyak-banyak, take time. Kalau yang long term, kita recommend untuk tengok long term stability kalau orang yang nak start. Okay. Latest ni nanti kita akan ada satu yang baru, yang editor punya, yang kita dah double check menggunakan research team kita. Alright. So itu few thing. Okay, saya akan jawab juga soalan di ruangan komen yang related. Macam ni ada yang tanya, coach, counter first time masuk BTST 100%. Memanglah mula-mula 100% lah kan. So kita boleh tengok lah, kalau siapa yang takut ke apa semua, boleh elakkan dululah yang baru, yang 100% tapi yang counter baru. Tapi insyaAllah saya akan tambah lepas ni dalam BTST ni. Tim Aisam akan tambahlah accuracy tu berapa kali dah jadi. Okay, berapa kali dah jadi dia punya accuracy. Okay. Boleh tak tengok video sebelum ni? Boleh tengok video dalam grup ni semua boleh tengok yang sebelum-sebelum ni punya. Okay. So ada banyak kriteria. Saya bagi satu lah tadi so that at least boleh get started lah. Cari yang uptrend, cari yang waktu rehat. Cuma nak dapat detail, boleh join sesi TA1 kita esok. RM69 sahaja sehari. Selalunya orang charge sehari ni sekarang musim market macam ni, orang ambil peluang lah untuk letak charge sampai RM1,000. Saham, saya bagi tahu daripada hari-hari tu, kita yang datang sekali banyak, ramai juga. Okay? Tapi kita tak naikkan sikit pun harga kelas untuk TA1 dan sebagainya. Okay? Kita restructure je. Okay? So boleh join RM69 lagi. Tapi kalau katakan
Orang still lah join lah, nak join ribu-ribu, kita pun buat ribu jugalah kalau dah semua nak join ribu saja, kan. Okey. Kalau beginner ataupun zero pasal saham, macam mana saya nak mula? Apa yang saya perlu buat? Okey. Untuk yang beginner, sebenarnya saya recommend untuk pergi kepada sesi percuma kita, iaitu webinar asas iSaham. Okey. Webinar asas iSaham. Boleh tengok dekat seminar kita. Okey, page seminar. Okey. Ini saya kena buang tarikh, tak updated. Okey. Dia ada webinar asas saham. Yang ni ada di Facebook iSaham juga. Boleh tengok Facebook iSaham. Okey, ni tarikh yang nanti saya buang tarikh lah. Okey, sebab dia sentiasa ada setakat ni setiap Sabtu sehingga kita dah cukup kuota, kita akan buang yang percuma. Okey, mungkin ada juga setiap minggu tapi bukan percuma. Okey. Sesi webinar asas iSaham ni percuma. Join lah yang ni 10.30 hingga 4 belajar pasal saham. Join ni. Lepas tu, lepas dah habis belajar yang ni, okay, let's say dah habis belajar webinar asal ni, ada sesi bonus juga tiap-tiap minggu setakat ni lah. Hari Ahad, ada sesi macam saya buat live ni, cuma yang live ni dia campur-campur. Soalan ada yang beginner, ada yang tak beginner. Okay. Ada yang average down lah apa ni. So, soalan beginner akan ada sesi sejam setiap minggu juga. Join je webinar asal ni dalam grup yang sama kita buat sesi bonus. Setakat ni lah. Setakat ni. Okay, yang ni saya tak boleh nak janji sampai bila. Jadi bolehlah join cepat-cepat. And then ada kata, oh macam mana lagi lepas tu kalau beginner? Join lah yang murah-murah sangat ni. RM69 punya sesi ni. Seminar iSaham RM69 je. Okay. RM69 je. Dan belajar saya beritahu jujur lah cakap. Ada orang join RM69 dia kata. Dia kata saya pergi tempat lain belajar benda RM69 ni. Bayar RM1,000. Okay. RM69 ni. Ini saya bukan nak bagi ni. Ni betul. Ni saya baru dapat reflektif semalam. Dia kata sebab ramai sangat jual kelas sekarang. Orang letak harga yang sama. Semua pun bayar sebab ingat dapat macam-macam. RM69 sahaja. Okay. Dia punya kalau nak faham apa yang kita belajar semua ada dalam ni. Dalam seminar ni bawah sekali ni. Okay. Seminar. Okay. Pergi je dekat sini. Seminar. Okay ni Technical Analysis Level 1. Ada kat sini. Belajar apa? Belajar macam mana buat support resistance. 2 jam belajar dekat mana idea dia. Kalau macam ni macam mana. Rehat dia macam mana. Entry ni macam mana. Kat sini ke atas sikit ke. Okay. Itu content dia. Entry point, cut loss, target price. Memang dah belajar. Resistance become support. Apa emosi yang kita kena jaga. Maknanya take profit, cut loss. Nak jual separuh ke tak. TP nak ni ke tak. Okay. Basic candlestick kita akan go through juga pada awalnya. Okay. Macam mana kita nak tengok candlestick for the first time. Okay. Ada dekat sini. Okay. Alright. Dan kelas ni kalau siapa yang tak berpeluang nak join pun ada recharge. Okay. Maknanya boleh join recharge. Dan memang betul lah. Seperti yang kita tahu ada juga package. Okay. Kalau nak join semua. Lepas ni saya explain lah ni. Nanti kan orang kata kita nak iklan benda ni pula. Ni sebenarnya saya just nak masuk sikit je kat situ. Okay. So itu dia untuk beginner. Join dulu asas insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Banyak ilmu boleh dapat. Banyak benda percuma boleh dapat. Okey, yang terbaru screener Jurong X dan Y sesuai untuk TA dan FA dan cara. Okey, ini sebab kita ada buat screener baru kat iSaham. Okey, yang ni kita ada final tune yang belum kita update lagi. Okey, sebab kita ada masukkan elemen baru. Okey, ini dia bila dia tengok dekat screener dia kata, ini ada baru lah ni Jurong X, Jurong Y ni apa benda ni kan. Okey, screener Jurong X, Jurong Y ni ialah dia ada dua jenis. Yang tadi ada yang kata beli uptrend dekat dengan support. Ni satu dia screener. Tapi ni premium lah. Just kena beritahu awal. Jurong X screener. Okay. So dia dekat sini ada. Jurong X suka melihat kepada dia nak cari yang lawan arus. Kan? Cari sektor yang bagus. Cari yang uptrend dekat dengan rehat. And then kita tengah masukkan satu elemen baru sebenarnya. Jurong X ni. Yang mana final tune saya belum buat. Sebab tu saya tak post lagi. Ramai yang tanya. Saya tak post lagi dekat grup premium kita. Sebab kita ada final tune. Tapi matlamat dia ialah kita akan gunakan screener Jurong X ni ialah untuk dapatkan uptrend. Okay. Cari counter yang jerung. Kita nak cari kekuatan jerung tu pada trend dia. Okay. Dan kekuatan jerung tu pada lawan arus dia. So yang tu yang kita nak fokus dalam screener ni. Okay. Itu antara ni. Dan then kita masukkan adalah strategi semasa. Yang tu memang dia adalah background je lah. Background. Saya tak boleh nak kata, oh ni directly macam ni. Okay. Ini bukan macam ni. Dia memang ada, dia punya, apa orang kata, kita try masukkan elemen yang apa orang kata, menggunakan teknologi baru.
Okay, dan mana banyaklah elemen-elemen yang orang kata keadaan semasa. Kalau katakan kita tengok sekarang ni, mungkin kita akan beratkan sikit. Maknanya akan masuk sikit elemen sama ada artificial intelligence, maknanya kita guna AI punya touch, dan juga human research punya touch. Itu kita punya matlamat. Okay. Maknanya ada orang yang akan juga manually untuk tengok kat sini dan menggunakan kaedah-kaedah semasa. Itu beza dia lah dengan ada screener yang lebih kurang sama macam ni. Okay. Final tune dia belum siap lagi. Nanti dah siap baru saya akan post lah. Jurong Y pula kita ada perbezaan dia ialah ni yang nak tengok lebih short term. Yang ni more kepada dia short term juga ke mid term. Tapi ni lagi short term. Okay. Dia nak cari yang rebound oriented. Okay. Rebound oriented. Okay. Tapi dia menggunakan kaedah yang sama. Okay. Maknanya kita akan ada fine tune dekat belakang. Okay. So yang ni untuk saya lah. Sekarang ni sebab ramai juga yang tanya. Kalau tak saya nak hide balik lah. Sebab kita sebenarnya isu dia kita nak buat final tune tu dia makan masa sikit sebab kita ada banyak benda yang redundant. Okay, banyak benda yang lebih kurang sama kita buat. Okay. InsyaAllah yang ni bila dah siap, insyaAllah saya akan post lah di grup premium iSaham sebab yang nak guna yang ni pun premium. Okay. Alright. InsyaAllah dia akan reflect jerung yang secara hidden. Secara hidden value. Okay. Soalan tadi ada, ini bukan soalan susulan, ini soalan package. Oh, package. Ada kata pergi webinar asas pun boleh trade, betul free refresh. Okay. Technical esok boleh terus trade ke pakai knowledge? Boleh Kalau join asas pun dah boleh trade dengan iSaham. Kita join tier 1 nak tambah perisa. Macam tadi kalau kita pergi kelas asas, mungkin kita baru belajar nasi lemak kan. So kita pergi yang ni kita dah faham sikit lagi spaghetti bolognese pula kan. Dia tambah. Okay, itu ialah matlamat kita. Sesi ada yang tanya, okey tak apalah sebab ramai sangat susulan dia ialah pasal kelas saya habiskan dulu supaya kita boleh fokus yang lain selepas ni Okey, saya nak bagi cepat sikit pasal kelas ni. Ada yang tanya soalan, kalau kelas package ni boleh tak nak tengok recording sebelum ni? Boleh. Sesiapa sahaja yang join kita punya sesi. Okay, ni sesi kita saya nak bagi full session. Okay, sebentar yang lain. Lepas ni kita sambung lagi sesi kita. Okay. Dia ada ni sesi iSaham. Okay. Ada kata kalau kita ambil package sekarang ni boleh tak tengok recording? Boleh. Kecuali webinar asas tak include dalam package sebab dah percuma. Nak include apa lagi kan? Okay. Okay, kita pergi kalau siapa yang ambil package, let's say dia ambil package hari ni cuma kena faham lah, staff kita waktu weekend ni dia limited lah, mungkin malam nanti baru dia tengok. Okay, sebab esok ada sesi, so malam nanti ada orang tengok. Kita akan approve lah esok TA1, and then kita approve semua group, IPO, FA1, TA1, tutorial, dan semua ada recording. Jadi bila tengok siapa yang subscribe package, sebenarnya dah boleh belajar sendiri dah. Okay, cuma ada setengah session macam e-learning dan TA Advance ni setiap minggu pun ada konten baru, setiap 2 minggu. Okay. So e-learning ni ada konten baru. Maknanya setiap minggu, contohnya e-learning ni kita banyak belajar. E-learning ni sebenarnya fundamental advance. Kita banyak belajar, contohnya kita dah belajar semiconductor 4 part. Semiconductor company besar, semiconductor sederhana, semiconductor company kecil. Okay. And then kita belajar cloud punya provider. Dah berapa part dah? Part 3, part 4. Okay. And then kita belajar juga sektor lain. And then yang next ialah kita nak belajar emas. Sektor emas. Sektor balak. Sektor oil and gas. Kita nak belajar benda-benda macam ni. Ini ialah dalam e-learning. Yang ni berterusan. Maknanya ada konten baru. Dan konten lepas pun boleh tengok. Okay, boleh. Ada setengah lah yang 1-2 konten dalam e-learning. Kadang-kadang bila saya buat live ni, kita ada benda yang kita kena. Ada something yang kita tak record. Okay, tapi sikit je. Kan? FA dah satu, IPO, TA1, TA Advance, tutorial, semua recording ada. Okay, maknanya siapa yang belajar dah boleh belajar secara menggunakan pace masing-masing. Okay, dan harga dia semua ni ialah kalau katakan kita pergi ke apa kata yang selalunya orang buat, harganya adalah lebih kurang ni lah. Maknanya 5,000, 3,000, 4,000. Tapi apa yang kita buat ialah kena iklan kat radio. Okay, apa yang kita buat ialah kelas ni kita buat 39, 69, 69, 299, 69. Ini sahaja harganya. Dan technical advance ni setakat ni lah dah berlangsung selama 34 sesi dah berlangsung. Okay. Maknanya kita ada 34 session yang dah berlangsung TA advance. Okay, kalau tengok dekat ni untuk siapa yang ada akses lah. Okay, siapa yang ada akses TA advance ni.
Okay, kita boleh tengok sini dah ada sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Semua ni sejam, and then lepas habis sejam tu kita revise sejam. Maknanya akan ada konten baru dan ada konten recording. Kan? Konten recording. Ya, ada yang tanya adakah kelas termasuk dengan kelas IPO? Ya, termasuk sekali dengan sesi IPO. Okay? Termasuk sekali dengan sesi IPO. Okay? Ini. So maknanya yang sorry kat sini pula. Ni IPO termasuk. Ni semua termasuk. Okay? E-learning pun termasuk. Ni termasuk. Okay? So semua sekali termasuk dalam sesi kita. Maknanya 34. Ni kenapa ada yang tanya kenapa yang ni 299 ni kan? Tapi still 299 ni paling murah. Orang lain buat kelas tak sampai sehari. Sehari 299. Kita buat 299 ni secara ni kalau nak kira jam lah. Ia ni ialah 17 sesi, 17 jam tambah dengan revision 17 dah 34 jam. Okey. 34 jam ni kalau kita buat lah, berapa kalau orang buat kelas 8 jam. Okey, itu dah berapa 4 hari minimum. Okey, tapi orang tak buat 8 jam sehari. Okey, orang buat ni kan dah berhari-hari, berminggu-minggu belajar. Okey. Itulah dia TA Advance. Sama juga dengan e-learning E-learning dia belajar berterusan. Okey. Kita akan belajar secara berterusan, okay, dan juga akan dapat juga konten-konten yang ni sebab dulu kita ada buat artikel yang tersusun lah, boleh juga dapat ni. And then ni e-learning yang kita buat dekat FB group, and cara convert BTSD, news analysis, sentiment analysis, okay, bankruptcy test, and then ada banyak yang baru saya tak masukkan lagi tapi ada dalam group Facebook. Okay. So ini kalau siapa yang nak semua ni, harga dia hanya, ini pun sebenarnya kalau campur semua memanglah ni sikit, tapi kita bagi lagi murah, 599 kalau ambil package. Okay. Saya rasa itu, kalau nanti ada kata kita tak sambung pula, okay, kita sambung dulu sekarang ni. Okay. Bagus tak kita buat average down bila harga jatuh? Okay. Bagus tak bila kita buat, bila harga jatuh kita buat average down? Okay. Macam ni. Average down, ni biasalah soalan-soalan yang muncul bila harga tengah drop macam sekarang ni. Okay. Average down bukannya kita buat bila harga kita dah banyak sangat jatuh. Okey, contoh macam ni. Okey, macam ni contoh macam ni. Kita beli kat sini, kita flat. Orang tak beli kat sini, orang beli kat sini. Bukan maksud saya ialah ramai orang beli kat sini, okey. Ramai orang yang tanya average down ni dia terbeli kat atas. Saya tak recommend beli kat atas. Okey. Dia beli kat atas. And then dia katanya, now dah drop, patut tak di average down? Okey. Lepas tu drop, patut tak average down? Drop, patut tak average down? Okay, jawapan dia macam ni. Kalau nak average down tak digalakkan lah, tu yang pertama. Okay, kalau nak average down, mesti patuhi strategi. Sebab kalau kita main average down je, entah bila-bila average down, tekan average down, kita tak ada strategi, kita main tekan je. Okay, average down ialah hanya kepada yang ni average down lah, sebab kadang-kadang kita pernah dengar konsep ni, average down hanya untuk mereka yang menggunakan fundamental analysis secara total. Maknanya secara keseluruhan. Kalau dia just cakap ini ni pergi singgit sebab dia ada bisnes sekian-sekian, salah. Fundamental analysis secara keseluruhan ni bermakna apa? Bermakna dia kaji betul-betul company tu dan dia yakin syarikat ni akan terus berkembang dan akan berkembang ke satu point yang betul-betul bagus. Okay. Majority people tak recommend. Okay, tak recommend. Majority ialah tak recommend average down. Kalau dia nak average down, mesti patuhi strategi. Maknanya, dia patuhi strategi. Let's say lah. Okay. Dia beli dekat, yang tadi, strategi dia adalah dia beli kat sini. So, dia nak average sikit lagi lah kat sini. Ini okay. Dia beli sikit kat sini, Itu okay. Sebab apa? Memang harga selalunya akan lebih pergi ke arah sini. Yang salah apa? Dia pergi beli kat sini, asal harga turun, pergi top up lagi, asal harga tu salah. Okay. Yang lebih baik ialah average up. Average up ni maknanya apa? Maknanya selagi harga naik, kita top up. Ya, ini yang selalu saya buat. Okay. Setiap kali harga dia berada pada satu parah kat sini top up. Kat sini top up. So harga naik lagi. Okay, kat sini top up. Okay. Alright. Kalau katakan kita average up, okay. Average down tidak digalakkan. Kalau katakan siapa dah terbeli tinggi, okay. Kalau nak average down, tapi yang penting nombor satu bukan average down. Yang pertama ialah fikir balik, kenapa aku beli kat atas? Okay, bila turun, kenapa aku patut average down? Sebab
Average down ni tak boleh main buta-buta je. Kalau macam tu, kita akan average down selama-lamanya. Okay. Ini average down, average down, average down. Okay, bahaya. Sebab apa? Ada setengah orang dia dah average down sapuran energi daripada dulu sampai sekarang dia average down. So apa jadi? Dia average down daripada harga RM5. Okay. Daripada harga sini average down, average down, average down. Bila dia buat duit? Dia tak buat duit. Saham tak semestinya yang jatuh akan naik balik. Itu satu benda kita kena faham. Tak semestinya yang jatuh akan balik. Tapi kalau dia memang akan jatuh sekejap tu betul lah. Kan? Tapi tak semestinya kalau dia jatuh, dia akan naik balik. Tak semestinya. Sama macam syarikat. Kadang-kadang orang bila fikir saham, dia ingat. Setiap macam dia ingat quote je. Asal quote je betul. Macam quote ni maksud saya lah. Orang cakap yang jatuh akan naik balik. Kita percaya. Okay? Sebenarnya, syarikat ada yang akan bungkus. Bisnes. Ada, sedar tak kita kalau kita pergi mall ke apa, hari esok company dia dah tak ada dah kat situ. Pergi dekat kedai ni, kadang-kadang kedai tu dah tak ada esok. Syarikat boleh jadi makin lama makin teruk. Itulah pergerakan harga saham ialah based on prestasi saham. Cuma kenapa banyak peluang dekat Bursa Malaysia ni? Sebab syarikat yang besar ni diorang dah establish. Inilah token-token yang dah biasa buat bisnes. Yang biasa run bisnes. Jadi dia tahu macam mana nak increase profit. So that's why ada banyak peluang dekat market ni. Tapi tak semua token-token ni bagus. Bukan maknanya tak, kadang-kadang bukan token tu tak bagus. Tapi dalam keadaan bisnes, kadang-kadang industri dia kebetulan dia dalam keadaan yang sakit dan sebagainya. Kan? So ada banyak benda yang kita kena faham. Okay. Alamak, ada 4 minit je lagi. Alright. Teruskan. Dia macam ni. Saya memang akan highlight soalan yang atas-atas ni secara mendalam. Yang bawah ni saya macam ni. Lepas ni, vote yang tinggi ni, kita buat laju. Yang bawah ni mungkin saya jawab secara lisan lah. Mungkin saya tak conteng-conteng lah. Okay. Penggunaan time frame based on our trading plan. Campus number Okay. Based on our trading plan. Short term nak pakai time frame daily ataupun time frame 1 jam. Okay. Also time frame to find our entry price. Okay, macam ni Dari segi time frame. Okay, saya komen time frame. Adakah time frame ni kita patut pakai 30 minit, 60 minit. Okay. Samalah time frame ni, dia punya soalan samalah macam tadi. Macam nasi Arab tadi. Time frame ni kalau tak pakai langsung pun 30 minit lah, 1 hour lah, tak payah pun tak apa. Dia macam makan nasi Arab ke, nasi goreng paprik ke, spaghetti carbonara. Saya personally 2 time frame sahaja saya pakai. Okay, 2 time frame sahaja saya pakai. Iaitu time frame daily. Kenapa saya pakai time frame daily? Okay, mak tertekan balak lagi. Tutup balak. Okay, kenapa saya pakai time frame daily? Ya Allah. Tadi tertekan balak, tertekan pula saham dia. Okay, kenapa saya pakai time frame daily? Kan? Kenapa saya pakai daily? Sebab apa? Daily ni memang reflect the big picture. Tak payah tukar dah week monthly. Daily dah cukup. Dia dah cukup untuk reflect. Kalau siapa yang nak pakai, yang nak view besar, zoom out je. Nampak terus. Zoom out nampak. Kan? Nampak terus. Tak ada masalah. Okay. Soalan yang seterusnya. Macam pula 30 minit apa? Dia akan lebih kurang sama je. Tapi boleh, siapa nak pakai boleh. Itu perisa dia sendiri. Saya punya personal preference, instead of pakai 30 minit lah apa, kat sini dah cukup dah untuk nak intraday ke apa, dah cukup kat sini. Sini. Kat sini dah boleh tengok dah structure dia untuk ni. Kalau nak pakai 30 minit tak ada masalah. Boleh pakai platform. Boleh pakai platform, tekan je. Interactive chart ni dia keluar 30 minit nanti. Okay, dia akan keluar 30 minit chart ke apa semua ada dekat dalam platform ni dekat sini belah sini ni ada 30 minit, 50 minit, 10 minit, 15 minit. Kalau nak tengok boleh, tapi sama je, prinsip dia sama. Dia maknanya sekarang ni apa? Kita kena ingat dalam saham bukannya yang kita nak cari tu ialah formula tu. Ramai duk cari formula sampai bila-bila memang tak boleh trade. Sebab apa? Pergi kelas A ajar formula 1 2 3. Pergi kelas B ajar formula 4 5 6. Pergi kelas C sampai bila-bila kita hanya buang duit pergi kelas. Sebab apa? Sebab kita pergi kelas, belajar formula. Lahir kita tak tahu macam mana nak trade. Sebab kita belajar banyak sangat formula. Dan orang tanya juga, apa formula dia formula? Jangan tanya formula dah. Konsep apa kita nak pakai? Screener apa kita nak pakai? And then kita practice. Okey, kita pakai yang ni, tak kenalah dengan kita. Kita pakai yang second. Sebab kalau nak kata yang berkesan, dah tested dah. Dekat Aisyah pun dah tested. Memang berkesan. Cuma kadang-kadang tak sesuai. Sebab apa? Benda berkesan untuk orang lain, untuk setengah orang, bila contoh dia masuk ini. Untuk setengah orang,
Bila masuk dekat sini, masuk ini. Lepas tu bila jatuh dia pening. Apa aku nak buat ni? Sekarang ni. Dia tak boleh nak adapt kan dengan keadaan kejatuhan tu. Jadi tak kena dengan dia. Jadi mungkin better untuk dia study fundamental betul. Carilah saham yang betul-betul macam QL yang ada own family mart dan sebagainya. Okay? Itu cara dia. Alright. So, the key point ialah sama juga 30 minute chart ke apa semua ialah ni pakai, kalau saya akan pakai daily chart, saya pakai tick chart. Ini tick chart 1 minute. Okay. Siapa nak akan 30 minit terpulang mereka, tapi it's not really the golden rule. Okay. Untuk saya it's not really golden rule. Less complication the much better. Okay. Alright. Berpandukan AKEP, AKTP, AKCL, apa yang pening lah semua yang baru nak join Apa benda AK ni? Adakah digunakan untuk mid term atau long term? Okay. First kali yang dimaksudkan dengan AKEP, AKTP, AK ni ialah satu signature lah dekat iSaham. Okay, sebab kita ada dekat iSaham, kita ada team kita ada coach kita bagi nama lah. Sebab tu saya suka kalau katakan orang contribute ke apa semua, kita letak nama dia sekali kan. Sebab apa? Sebab contribution tu. Okay. Okay. So, dekat yang masuk AK ni, kalau pergi ke portfolio page ni, kat atas ni, boleh buat create portfolio page. Okay. Portfolio page ni, kita boleh buat, ni ada banyak ni, ada AK. Okay, AK ni satu cara mudah lah kalau dalam saham, malas nak fikir kan. Kita boleh buat AKEP, AKCL, AKTP. Okay, entry point, cut loss, target price. Mendalam kita belajar esok lah. Sebab kalau pakai ni saja okey, cuma kadang-kadang kita tak faham konsep tu. Okay. EP ialah entry point, cut loss, TP. Okay, yang ni entry point dan juga cut loss ialah more mid term, TP ialah short term. Siapa yang dia short term, dia masuk, TP dia jual. Siapa yang mid term, dia guna AK cut loss. Maknanya kalau harga dah naik lah kali, kita guna cut loss saja. Sebab cut loss ni akan adjusted. Ada juga yang tanya awal tadi, iSaham ni update berapa ketika. Everything yang dalam portfolio dan sebagainya ialah updated, boleh kata every few minutes. Okay, bukannya maknanya malam baru update. Bukan maknanya lepas berapa jam baru update. Tak. Every few minutes dia akan updated, auto update. Setakat ni on average 10 minit. Okay, on average 10 minit. Sebenarnya 2-3 minit pun kadang-kadang. Dia akan ikut the server lah. Okay, server load macam mana. Okay. Bagi yang bekerja sepenuh masa di pejabat, apakah rujukan screener iSaham? Apakah screener iSaham yang sesuai? Sebenarnya soalan ini semua merujuk kepada satu benda yang dah kena lah, antara satu sama lain. Okay, contohnya, masuk pada harga menaik trend dekat dengan support, guna je screener tadi, Jurong X. Jurong X tu dekat dengan support. Okay. Jurong X ni boleh guna. Okay. Kalau yang belum premium, boleh cuba tengoklah kepada yang T plus screener. Kita belum premiumkan lagi. Okay, Jurong X screener. Yang ni, untuk yang ni, just pergi beli je. Cari yang ada entry, boleh tekan masuk. Tak ada masalah. Okay, ada banyak sekarang. Franken sesuai. Great sesuai untuk masuk sekarang. Mi sesuai. Semualah sesuai dalam cerita. Okay, ni sesuai. MLS drop balik. Boleh tengok balik. Okay. Kalau yang saya sebut, nama-nama saya sebut tu boleh highlight untuk yang kalau siapa yang nak hold lama sikit, that's a good yang ni. Guna yang ni, entry ni, yang sebenarnya atas ke bawah ni okey lah. Yang atas ke bawah ni memang okey. Forward okey, cuma ada dia macam ni. Kalau siapa yang ni cara nak guna screener lah dalam saham. Kita ambil screener. Okey. Kita tengok yang atas ke bawah. Kemudian kita tengok, kalau kita macam memang dah tak malas nak kaji langsung masuk, forward ni okey je sebenarnya. Cuma kalau siapa yang dah dipaham, saya dah explain awal video tadi, boleh tengok balik. Yalah, pasal kita nak tengok yang benefit daripada balak. Kan? Itu tambahan. Itu semua tambahan je. Okay? Itu semua ialah tambahan. Okay? Yang ni forward, macam untuk saya, maybe saya tepi, Mi okey. B plus, Scomnet ni semua okey juga. Cuma kadang-kadang, saya tahu, saya dah kaji Franken, saya dah kaji Scomnet contohnya. Jadi boleh masuk lah. Scomnet ni untuk saya sebenarnya Scomnet ni bagus. Cuma Scomnet ni satu je. Dia bila venture ke glove ke apa semua, nanti dia ikut sikit sentimen tu. Sebenarnya dia buat teknologi, tapi dia dah venture ke dalam medical. Jadi kadang-kadang dia punya kejatuhan tu terikut sekali. Tapi kalau ikut position, cantik kalau nak masuk. Ni cantik ni. Esok kita belajar lagi. Kalau siapa nak belajar T1 esok. Okay. Dan lain-lain. Macam siapa yang nak vaksin sikit, pharma boleh masuk vaksin. Vaksin pun kita akan bincang juga dalam e-learning. The next one. Okay. Dan sebagainya. Ada banyak lagi yang boleh tengok. JTSA ni sebenarnya balak juga. Okay. JTSA balak. Ada balak. Oh, dia positif ni. Yang ni ada balak.
Ni betul-betul ada. Nanti saya keluarkan sektor nanti. Selepas ini. Okey. So, saya rasa ya, kalau tak sempat tak apalah, kita yang tu je lah kot yang sempat. Oh, adakah Aisyah okey, maknanya kalau siapa yang bekerja sepenuh masa, okey, boleh guna screener ni lepas masuk, sebenarnya tak payah monitor pun, sebab harga saham ni dia bukan tiap-tiap hari dia boleh bergerak sini sampai bawah. Kita akan clear, nampak. Nanti kena kalau siapa yang belajar tier 1 kan faham confidence. Sebenarnya tak payah tengok, tak payah monitor pun saham sebenarnya. Okey. Kalau siapa yang masuk strategi ni tak payah monitor. Okey. BTST pun sama. Ada yang kata beli hari ni jual esok kena. Tak payah. Beli hari ni jual esok. Saya beli sekali petang. Esok pagi saya jual. Nak tengok apa lagi? Kan? Sebab tu dalam screener saham, itu matlamat kita. Sebab tu ramai yang tanya apa favourite saya. Saya kata Jerong X, Jerong BTST. BTST untuk short term, Jerong X untuk mid term. Yang lain boleh-boleh tapi kena monitor lebih sikit. Okey. Adakah iSaham menyediakan support group? Ya, iSaham support group sebenarnya ialah support group yang sekarang ni paling busy. Sampai kita pening dah busy sangat. Dulu tak ramai kan. Sekarang ramai busy sangat. Maknanya busy apa? Penuh message. So kita tengah plan lah untuk buat selain daripada support group ialah satu channel yang khas untuk premium lah. Tapi support group memang ada. Kalau tanya soalan ada. Kita punya coach-coach yang akan tolong jawab bersama-sama. Okay, memang ada satu. Macam orang kata apa, busy setiap masa ada. Setiap masa ada discussion. Okay. Alright. Kejap sebentar. Alright. Okay, apa lagi? Okay, ada 5 orang soalan last. Ada 5 orang yang tekan butang ni ikut rule kita saya dah explain tadi. Okay. Tidak, kalau siapa yang tertekan butang angry maknanya butang merah marah dekat live ni, sila tekan butang lain dalam masa beberapa minit lah. Mahza Nizam Mahmud, Muzammil Ahmad, Farid Dud, Muhammad Zakwan Abu Husin dan Ahmad Kamal Abdul Aziz. Kalau tak tekan, anda akan di-remove daripada grup ni dan kena block. Lepas ni tak boleh join dah grup ni. Okay. Lepas ni dah tak boleh join. Jadi tak dapat dah sesi free. Okay. Dan akan di-remove juga daripada grup-grup lain. Jadi semua orang sebelum habis ni monitor dulu. Takut ada yang tertekan. Monitor dulu. Yang nama saya sebut tadi sila ubah. Kalau tak minggu depan kita tak jumpa lagi lah. Okay, kita tak jumpa dah. Okay, soalan last. Ya Allah, ini last 9. Okay, macam mana boleh terpergikan tu? Betul, soalan yang sama. Okay, ada cara lain tak nak tengok overbought dengan oversold selain RSI stokastik? Okay, untuk oversold, kita baru post blog post pasal oversold. Okay, satu yang saya nak tambah sikit ialah, ni oversold kalau buka je ada oversold screener kat sini. Screener, list all screener, oversold. Okay, saya paling recommend kalau siapa yang nak short term, tengok stokastik. Stokastik oversold. Daripada stokastik ni, sebenarnya ni lah satu lagi cara. Sebab tu saya kata perisa banyak nak cari yang naik lepas tu turun ni kan. Okay, perisa banyak. So carilah yang daripada oversold ni, yang oversold ni, dia ialah cara lain untuk detect juga yang mana yang dah banyak drop dan kadang-kadang dia ialah support. Saya recommend cari oversold yang ada nampak support. Kalau macam OCN Cash ni tak nampak support, kalau boleh jangan cubalah ni kan. Som. Ini jangan cubalah. Okay, cari yang ada nampak support. Okay, oversold. So screener yang saya lebih recommend lah untuk oversold sebenarnya ialah stokastik. RSI ni kalau market crash, saya recommend RSI punya oversold. Kalau market kita tengah dah macam okey lah, steady, stokastik oversold. Okay. Dan ini bukan maknanya beli terus, ini sebenarnya bantuan je. Kalau saya nak cari mana yang dah agak ada drop sikit lately ni, kalau guna teknik yang kalau siapa yang datang TA Advance, okay, ada yang tolong ada 5 orang masukkan ikon tu, tolong buat bagus bagus kat sini okay, maknanya yang stokastik oversold ni, kalau guna teknik yang saya selalu recommend tu, iaitu kita cari yang dia ada base dia lah. Tapi boleh juga kalau kita nak guna rebound punya strategi. Okay, rebound maknanya contohnya harta lah. Okay, contoh harta, kita tunggu macam ni kan, merah and then ada hijau sikit sebab mungkin hijau dia boleh berturut-turut few days, 2-3 hari. Okay, itu teknik dia. Ini dah belajar advance lah sebenarnya. Ini pun ada dalam sesi advance kita. Okay, ada 4 orang lagi. Yang ni final call 4 orang ni, Mahza Nizam Mahmud, Muzammil Ahmad, Farid Dud dan Ahmad Kamal Abdul Aziz. Okay, dalam masa setengah jam kalau tak tukar memang akan di-remove lah daripada grup
Okey, dan jangan request pula untuk ni. Oh, satu lagi. Yang kalau sesiapa yang berminat pada hari ni, ni last final call. Sesiapa yang berminat nak buka akaun CDS, okey. Tadi saya ada tunjuk premium. Saya ada tunjuklah cara dia lah dengan buka akaun CDS. Boleh tekan kat sini, buka CDS. Okey. Ataupun boleh pergi terus bawah sekali ni ada open CDS account. Okey, pergi ke open CDS account. Okey, ada kat sini. Tekan je, follow je instruction dia. Lepas ni ada langkah-langkah dia. Lepas dah isi yang ni, tim iSaham akan update. Saya rasa hari ni Sabtu, ada orang buat kerja waktu cuti, cuma saya tak nak bagi janji palsu. Hari Isnin sepatutnya boleh dapat lah, 24 jam bekerja. Kita akan email borang. Okay, borang yang anda boleh print and then boleh datang ke sini untuk sign, untuk submit. Untuk submit. Boleh juga datang sini untuk sign. Cuma kadang-kadang kena beratur lah, macam kat bank kan kena beratur kan. Kena dia akan rasa. Kalau siapa yang dah susun cantik, sekejap. Okey, so tu cara dia. Tim iSaham akan bantu. Soalan yang kerap ditanya ada kat sini. Okey, dan untuk lain-lain kelas semua ada kat sini. Seminar semua ada kat sini. Nak join, pergi kat seminar. Okey. Tekan je daftar sekarang. Okey, dan dekat Facebook pun ada kat sini kan. Bawah ni ada Facebook. Okey, dekat Facebook pun ada ni. Sesi-sesi akan datang ni ada post kat sini. Yang dah lepas pun boleh bayar untuk tengok recording. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, last but not least. Okey, last but not least, kalau ada sebarang soalan, boleh hubungi iSaham support lah. Okey, boleh hubungi iSaham support. Okey, tekan contact us. Sekejap. Alamak, yang ni tak ni Okey. Boleh pergi ke isaham.my/support. Saya letaklah dekat sini Sekejap, saya tambah kat sini isaham.my/support. Okey. Boleh contact Facebook juga. Untuk respon yang lebih pantas, okey, kalau pergi ke isaham.my/support yang saya post tu, okey. Untuk respon yang support je. Oh, okey, jap. Okey. Tak apa. Okey, abaikan dulu. Nanti saya akan bagi link baru. Dia ada kita ada dedicated line untuk akaun CDS, ada support lain, kelas support lain dan umum support lain. Okey, tapi semua bantu each other lah. iSaham support akan reply dalam masa 18 jam ke 24 jam bekerja. Okey, jadi yang ni saya nak kena bagi tahu awal sebab kadang-kadang ada setengah kata you iklan tapi dia message tak dapat reply. Kadang-kadang message pukul 12 pagi, kita bukan robot lah kan. So kita ada staff yang handle, dia akan ambil masa paling lambat 24 jam. Kalau boleh tulis panjang sikit lah ayat tu. Dan elakkan setiap 2-3 minit tanya lagi. Hello. Sebab queue dia akan pergi belakang balik. Okay, queue akan pergi belakang balik. Okay. Bagi memberikan servis dan respon terbaik, iSaham support kita tak terima panggilan. Kita punya in the future lah, sebab ada setengah orang memang dia nak dalam bentuk call. Okay. Kita akan buat, dia kena schedule. Sebab kalau tim support call je, terus akan makan masa 10 message kita dapat jawab. Sebab nak layan seorang. Okay, tapi in the future kita plan ialah kalau orang tu schedule, let's say sehari, kita boleh schedule lah. Contohnya kalau hari ni penuh, esok kan, kita akan buat dalam bentuk schedule. So untuk bantu, sebenarnya nak bantu semua lah dapat servis yang lebih baik. Okay, kita tidak angkat sebarang call lah. Saya sendiri memang tak angkat call lah kan, sebab setiap hari pun banyak boleh contact terus support. Untuk soalan berkaitan saham memang ada dekat, kita ada group untuk bincang berkaitan dengan support. Okay, so tak ada masalah. Apa-apa hal boleh hubungi tim support. Ni ada yang tanya boleh tukar reminder ke apa, hubungi support kita. Kita ada alternatif, jangan risau. Kita ada alternatif untuk ni. Okey, account Amplas dah ada, cuma nak tukar. Okey, kalau nak tukar, tim support saya akan check dulu nama reminder. Ada setengah boleh tukar, setengah tak boleh tukar. Tapi kita ada alternatif lain. Nanti kita akan ni. Okey, ada yang kata suggest buat FAQ. Dah ada FAQ dah ada FAQ untuk siapa yang dalam group, kita ada bagi FAQ. Okay, kita ada bagi link ke Telegram FAQ. Maknanya satu FAQ boleh tengok semua. Tapi ialah good suggestion, mungkin kita akan buat lebih visible lah pada masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada yang bagi suggestion. Alright, itu sahaja untuk hari ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi minggu depan. InsyaAllah hari ni lebih daripada 200. Macam ni lah, kalau lebih 200 orang kita kekalkan sesi ni. Kalau tak kurang dari 200 kita tak buat. Okay, alright, itu sahaja. Okay, untuk hari ni. Satu lagi dia kata berhati-hati, dah profit banyak, jangan hold lagi. Okay, ni pesanan terakhir. Okay, saya punya pesanan tambahan lah. Janganlah beli di pucuk macam apa yang dikatakan. Sebab kalau kita beli kat support, kita lebih tenang. Okay, kalau kita beli awal, kita lagi tenang. Bila kita beli kat pucuk, itu yang sakitnya.
ramai retailer baru nak masuk dalam market, kita semualah kan, bukan saya lah, maksud saya lah ramai yang baru nak berjinak dalam saham. Satu je, jangan kejar harga. Memang ada teknik boleh kejar harga, tapi tak sesuai untuk beginner. Okay. Alright, itu saja. Terima kasih juga. Boleh baca pesanan Muhammad Riaz ni, memang pesanan yang bagus. Okay. Alright, terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum.